Saya kena buat nilai tu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So formula dia ada 3R. Simple aja. The first R adalah reliable. Atau menjual lah produk ke luar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ, dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progress mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk, supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. Dan You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang sebenarnya rahsia dia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa kita bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasar raya. Dia akan pergi mana Datuk? Kedai pencit. dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat begini, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement. Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi ke partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita. Orang tak boleh tipu kita. And then in fact, kita akan gain respect every day lah. Dulu masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit. Nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu pengembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper. Kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu, duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Okey, seronok kan kita dengar perkongsian daripada Datuk Rosyamno tadi. Tak terhenti di situ. Sekarang kita akan bersama dengan seorang lagi sebenarnya tokoh yang sangat hebat di dalam industri perniagaan dan juga kemanusiaan. Individu yang saya maksudkan ini sebenarnya adalah individu yang
paling saya rasakan dalam sepanjang hidup saya mengenali individu ni, dia adalah individu yang paling hebat dalam orang kata making money di usia yang muda, menjadi jutawan di usia yang muda pada usia 17 tahun dan menjadi jutawan. Kita 17 tahun masih buat apa? Itulah kan. Tapi tak apa. Nak tahu kisah bagaimana individu ni mencapai kejayaan di usia semuda itu pada usia 17 tahun? Okey, jom kita bersama dengan pengasas merangkap pengerusi Dewan Perniagaan ASEAN ataupun Asian Chamber, iaitu Datuk Izzat Emir. Datuk Izzat Emir akan berkongsi kisah mengenai kehidupan dan juga kisah bagaimana sebenarnya kita sebagai seseorang individu mampu untuk jadi jutawan pada usia yang sangat muda. So, nak dengar bagaimana ceritanya? Jom kita bersama dengan moderator Datuk Suhaimi Syahadan dan speaker hebatnya Datuk Izzat Emir. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi dengan seorang lagi speaker ataupun ahli panel kita yang tidak asing lagi, sangat terkenal dan mempunyai karakter, cara, gaya yang tersendiri. Bersama saya sesi ini ialah Datuk Muhammad Izzat Emir. Assalamualaikum Tok, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Muhammad Izzat Emir seorang usahawan, juga seorang pejuang NGO keusahawanan. Beliau terlibat sejak sekian lamanya dalam Persatuan Keusahawanan, Dewan Perniagaan, pengasas kepada Perdasama. Juga yang terbaru ialah Presiden ASEAN Chamber of Commerce and Industry. Jadi Datuk Izzat seorang yang berpengalaman dan memang banyak tips-tips serta ilmu-ilmu yang boleh kita kongsi dan kita dapati daripada beliau. Jadi Datuk sihat? Alhamdulillah. Sebelum saya pergi kepada soalan-soalan dan juga kita berkongsi, mungkin ada sepatah dua kata daripada Datuk sebagai pembuka bicara. Sila. Okey, untuk menjalankan perniagaan ni kita kena banyak usaha dan kena banyak travel, kena banyak ziarah berbagai negara dalam dan luar untuk mengetahui kemajuan mereka. Kalau sebelum tu boleh kita kongsi dulu background sikit Tok. Barangkali ada yang sebelum ini mengenali tapi lupa-lupa ingat dan sebagainya, ataupun ada yang baru nak tahu, generasi baru. Jadi kalau Datuk boleh kongsi latar belakang Datuk sikit, background sikit pengalaman ataupun saya dari kecil lagi ikut ayah saya dan family saya yang berdagang di pasar malam, di pasar tani dan sebagainya. Ini satu contoh yang memberi kita semangat untuk masuk gelanggang dunia perniagaan. Jadi dengan tak sangka-sangka pada tahun 70 saya dijemput untuk menyertai Dewan Perniagaan Melayu. Dewan Perniagaan Melayu. Dewan Perniagaan Melayu. Ya. Cawangan mana Tok? Saya pimpin cawangan Johor Bahru dan kemudian pindah ke Kuala Lumpur. Perjalanan saya dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur membuat banyak perubahan dan pengenalan. Dan dengan cara itu, saya tiru berbagai cara-cara yang mana saya lihat peluang untuk berniaga ini kena banyak usaha, kena banyak berkorban. Jadi tidak heranlah kalau ada kegagalan sebelum mencapai kejayaan. Kegagalan ni perkara biasa. Kita kalau tak melalui kegagalan, kita tidak akan mencapai kejayaan. Jadi Datuk dah mula berniaga pada usia muda, aktif di Dewan Perniagaan Melayu, terus menjadi pemimpin NGO sampai ke peringkat Malaysia dan lepas itu berniaga dan menjadi chairman banyak public listed company. Mungkin kongsi sikit expansion saya dalam dunia perniagaan, mengenali budi bicara orang Melayu, semangat Melayu nak berniaga, ialah bermula di negeri Johor. Sebab di Johor tu sepanjang jalan kita akan jumpa
keturunan Jawa, keturunan Madura dan bagai-bagai. Mereka ni banyak berkongsi pengalaman. Dan bila kita melawat negeri-negeri dalam Johor, sama ada Batu Pahat, Muar, di mana saja, kita dapati pengalaman orang Melayu ingin berniaga dengan bangsanya sendiri sangat kuat. Maka di Johor, saya rasa perlu adanya Dewan Perniagaan Melayu, dan saya bekerjasama dengan beberapa tokoh pemimpin Dewan Melayu, antaranya Tuan Syed Ali Alatas dan sahabat-sahabat. Kemudian mereka lihat kejayaan saya ini perlu dikembangkan, dan nasihat saya kalau boleh pergi ke Kuala Lumpur, jangan tunggu di Johor lama sangat. Itu menyebabkan saya pindah ke Kuala Lumpur. Okey. Datuk asal daripada mana? Kalau keluarga, background keluarga? Kalau tanya asal saya ni bercampur-campur. Keturunan campur Arab, campur Turki, campur Iraq. Dan ibu saya ni, dia lama besar di Minangkabau, Bukit Tinggi. Jadi saya dilahirkan pun di Bukit Tinggi. Exposure saya di Bukit Tinggi sangat menguntungkan, sebab orang Minangkabau semangat meniaga dia sangat hebat. Di mana saja mereka sanggup buat buat kerja. Dan mana pergi, orang Minangkabau ni dia tak lapar. Sebab kalau jumpa kedai makan, dia kenal you orang Minang, dia akan bagi free makan, first makan. Itu semangat dia. Itu tip ya. Okey. Ya. Dalam NGO, Datuk memimpin organisasi, apa organisasi dan pengalaman sikit? Organisasi pertama Dewan Perniagaan Melayu di Johor. Yang kedua Perdasama, Persatuan Pedagang ASEAN. Itu saya buat di Kuala Lumpur dengan Dewan Perniagaan Kuala Lumpur tak pernah mimpin. Dewan Perniagaan Melayu tu Kuala Lumpur pun saya pimpin. Selepas Johor, saya pindah ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur saya lepas jawatan tu untuk bina Perdasama. Mengapa Perdasama? Saya lihat peluang untuk meniaga besar-besaran dengan menempelkan diri dengan masyarakat ASEAN. Saya sudah mula bercinta dengan kemajuan yang berlaku di dalam ASEAN. Sangat besar. Dan saya betul, selama 20 tahun saya pimpin Perdasama. Perdasama telah menjayakan ramai penumbuhan anak-anak Melayu baru dalam dunia perniagaan yang berbeza, yang very challenging dan sebagainya. Jadi saya dapat tarik beberapa rakan-rakan yang saya kenal di Madrid, Datuk Zul, Datuk Suhaimi Syahadan. Semasa itu beliau pun sedang memimpin Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur sebagai Ketua Pemuda. Dan saya menjemput beliau untuk bersama saya dalam Perdasama kerana saya lihat kejayaan beliau, kecergasan beliau sudah tentu akan membawa mutu yang lebih tinggi kepada Perdasama. Saya difahamkan Datuk ingin berehat daripada persatuan organisasi, jadi melepaskan jawatan di Perdasama dan menyerahkan kepada pemimpin yang lain. Jadi selepas itu macam mana boleh timbul idea untuk menubuhkan Dewan Perdagangan ASEAN? ASEAN ni saya dulu terlibat dalam ASEAN bahagian politik. Saya dihantar ke sana sini oleh kerajaan Malaysia, pimpinan Tun Mahathir ketika itu, untuk visit the political side of it. Tapi saya lihat the potensi lebih banyak dalam dunia perniagaan. Apabila saya meninjau Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, saya lihat mereka lebih rajin, lebih garang, lebih berusaha. Tetapi cara mereka meniaga tak sehebat macam kita di Malaysia. Saya ingat Malaysia ada kualiti yang luar biasa dan beza. So saya rasa kalau kita tubuh
Dewan Perniagaan ASEAN, dan kita tumpu perhatian kita kepada segala gerak usaha ASEAN, dan kita boleh tiru banyak kualiti-kualiti yang ada kepada mereka dalam ASEAN, saya rasa kita akan lebih maju. Itulah sebabnya saya kumpulkan round kedua kawan-kawan lama yang telah berkhidmat dengan saya dalam Perdasama, dalam Dewan, dan kali ini orang yang sama saya tarik sikit masuk ke dalam ASEAN, dan saya agak terkejut dalam masa yang begitu pendek, tak sampai pun 3 tahun. Ramai orang masuk. Hari ini keahlian kita dah ada 300-400, dan yang paling penting sekali, semangat mereka nak berniaga. Tadi pun ada seorang sahabat Cina yang datang untuk membincang cara-cara develop property, hartanah. Dia lihat, dia dengar berita tanah kosong banyak dengan Felda dan sebagainya, dan dia kata dengan saya, why don't we use ASEAN work together and besarkan tanah bekas yang dipimpin oleh Felda. Okey. Okey Datuk. Itu mengenai latar belakang. Kalau penonton kita tengok latar belakang Datuk Izzat sebagai mesra kita panggil Datuk Izzat lah, Muhammad Izzat Emir, Datuk Muhammad Izzat Emir, Datuk Izzat sebagai di peringkat awal, dan juga sebagai orang yang menumbuhkan Perdasama dan juga memimpin banyak NGO. Jadi kita nak berkongsi hari ini pengalaman dulu dengan zaman hari ini. Saya percaya Datuk Izzat adalah antara kumpulan awal pelopor ataupun senior dalam bisnes di Malaysia dalam banyak bidang. Jadi pandangan Datuk, perbezaan dulu dengan sekarang bila nak mulakan perniagaan, dan pendapat Datuk bagi sikit tip-tips kepada usahawan-usahawan kita yang baru. Kalau mereka rasa susah nak berniaga sekarang, macam mana waktu dulu? Macam mana perbezaannya? Silakan. Dulu kita berniaga tak ada contoh yang boleh kita ikut. Sebelum Allahyarham Tun Razak membuat berbagai perubahan, kita tak lihat penubuhan mara, kita tak tahu adanya UDA, kita tidak mengerti bagaimana nak menubuhkan perniagaan dengan cara yang lebih teratur. Tetapi apabila mara UDA ditubuhkan, Datuk Suhaimi pun pernah pimpin mara dulu, mengetahui. Jadi orang Melayu masuk ke gelanggang berniaga dengan ada ikut peraturan dan contoh dan ilmu. Itu yang menyebabkan ramai orang Melayu berjaya. Kalau dulu kita pergi pasar malam, sekarang pun pasar malam masih efektif, masih boleh membantu dan mendidik anak-anak Melayu tanam semangat nak berniaga. Tetapi cara nak berniaga dengan yang lebih moden dan teratur kurang pada kita. Kita kalah kepada kaum Cina yang awal-awal lagi dah buat banyak perubahan, pembangunan dan sebagainya. Jadi sebab tu saya setelah ziarah ASEAN, saya lihat apa yang berlaku di negara ASEAN boleh dikembangkan lebih besar lagi di bumi Malaysia ni, tapi ikut contoh ASEAN. Okey Datuk, dalam perniagaan Datuk, apa pendapat Datuk tentang jenis-jenis perniagaan ataupun bidang apa agaknya untuk orang muda hari ini, atau untuk mereka yang sedang menonton ni mungkin tertanya-tanya, kalau boleh yang bertanya kan bidang-bidang yang nak dipilih. Kalau boleh yang nak pilih biarlah dalam bidang pembangunan, property developer dan sebagainya. Tetapi kalau tak sampai lagi ke tahap itu, kita boleh jadi real estate, jual harta, jual beli harta, property. Because property is, sekarang ni lebih lepas COVID kita tengok signboard sana sini
property nak dijual, nak disewa dan sebagainya. Dan we have to grab this. Kita kena berani, kita kena majukan. Rata-rata di kawasan saya duduk ni pun sekelilingnya property masih hot dijual. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak tuntut ilmu, kita akan susah. Maka sebab itu ASEAN Chamber sudah pun atur beberapa kursus exposure supaya anak-anak Melayu atau ahli-ahli kita dapat memahami how to study the market of the property and at the same time promote it so that kita dapat keuntungan yang besar. Dalam property ada arkitek, ada valuer, ada kontraktor. Banyak sangat peluang yang ada. And then ada pembekal macam kunci, mangga dan sebagainya. A lot of opportunity. Tapi kalau kita tak masuk bidang property, kita tak akan dapat ini semua. Tapi apa ciri-ciri yang perlu ada pada mereka yang nak berbisnes? Kita dengar pandangan Datuk sebagai orang sangat pengalaman. Kadang-kadang ada juga yang tertanya-tanya, yang beritahu, saya ni tak reti lah katanya nak berniaga. Saya tak tahu nak mula dekat mana. Tak semua orang dilahirkan untuk jadi usahawan. Saya suka bagi kesedaran. Tengok bulan puasa. Apa jadi bulan puasa? Bulan puasa akan keluar anak-anak muda. Muncul macam cendawan tumbuh. Macam-macam dan banyak idea. Dia orang jual makanan, jual pakaian, jual apa saja yang boleh dijual di pasar malam semasa orang buka puasa dan semasa orang berkumpul. Kemudian lepas tu mereka balik, malangnya di negara kita ni kurang program untuk membina ruang niaga kepada generasi muda. Jadi bila mereka nak berhenti daripada pasar malam, nak pergi ke tempat untuk mereka boleh menjajah dengan lebih sempurna, there is no jadi property habis, offer. bila tiba lepas bulan Ramadan, habis. Peniaga yang muncul macam cendawan tumbuh pun habis begitu saja. Ya, sayang. Maknanya kita kena gilap dan teruskan. Ya. So saya nasihat semua unit-unit kerajaan, tak kira lah mana negeri sekalipun, bila buat sesuatu program pembangunan turun ke Padang, ziarah budak-budak yang sedang berniaga on trial tu, perhati dia orang punya kehebatan dan jangan lepaskan mereka begitu saja. Bimbing mereka. Bukan nak tunggu mereka datang ke pejabat kita, ketuk pintu, tanya cerita, ni susah. Nak dapat orang macam saya dengan Datuk Suhaimi dan Datuk Zul tadi, kurang. Tak begitu banyak. Tapi kalau ada, memang dalam jiwa kita, kita memang siang dan malam ingat macam mana nak bangunkan bangsa Melayu. Betul. Bila mula masuk dalam perniagaan ni, orang kata kadang-kadang kalau tak ada ilmu, kita selalu kena tipu. Kadang-kadang bila tak ada ilmu, kita, kalau bahasa orang sekarang, kena kencing. Datuk pernah kena alami pengalaman begitu? Saya banyak kali orang cuba nak tipu saya. Ini tipu ni perkara biasa. Kalau tak hari ni, besok you kena tipu. Tapi pada saya, penipuan adalah satu ilmu. Sebab kita belajar macam mana yang kita berusaha ni, tiba-tiba ada orang datang buat cerita, bagi harapan, tapi bila kita dah percaya pada dia, kita dilupakan. Sebab tu kita kena ada anti corruption, kita kena ada SPR dan sebagainya. Tapi Datuk sendiri pernah jatuh dalam perniagaan? Pengalaman tu kongsi sikit, mungkin jadi panduan supaya kita tak ulangi kesilapan sifu kita. Saya pernah banyak kali dibagi idea yang saya get excited. Saya grab that idea. Tapi saya akan hadapi kerugian kerana tanpa siasat. Tak ada tempat nak siasat dan kurang siasat. Apa nampak aja grab. Semua nak buat. Itu satu benda yang kita kena be very careful. Jadi tipsnya di sini ialah bila ada satu peluang, kita tidak semestinya ambil peluang tu bulat-bulat.
kita tidak semestinya grab dan terus jalan. Kena siasat ni homework lah. Ya, saya ingat begitu Datuk ya. Ya, betul. Maknanya bila ada satu peluang itu, bila ada satu peluang baru datang, pandangan Datuk tadi perlu ada satu kajian homework sebelum kita ambil dengan serius. InsyaAllah saya akan buka kelas panduan unggul ubah hidup mimpi ke realiti. Dah beribu-ribu dah orang di luar sana yang mampu untuk mencapai impian mereka, menjadikan impian mereka satu kenyataan, menjadikan mimpi mereka satu realiti. Apa yang akan anda pelajari adalah beberapa teknik bagaimana kita sebagai manusia sebenarnya mampu untuk mencapai impian kita dalam tempoh yang sangat singkat. Tak kisahlah apa jua bentuk impian anda, besar, kecil, nak rumah besar, nak rumah kecil, nak kereta besar, nak kereta kecil, semuanya anda mampu capai. Dan mengikut testimoni pelajar-pelajar yang telah mengikuti kelas saya sebelum ini, ada yang berjaya mencapai impian dalam tempoh 2 hari sahaja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya yakin dengan mempelajari ilmu mengubah hidup mimpi ke realiti ini, anda semua mampu untuk mengubah kehidupan anda, menjadikan sebuah kehidupan idaman yang anda impikan. Yakin dan percaya bahawa kelas ini mampu mengubah kehidupan anda. InsyaAllah. Jumpa saya di kelas Panduan Unggul Ubah Hidup Mimpi ke Realiti. Assalamualaikum. Okey, kita kongsi tadi apa yang Sifu kita Datuk Izzat nyatakan pandangan dan sebagainya. Tapi di belakang tabir, sisi lain kita nak tengok. Mungkin ada yang berkata, oh Datuk Izzat dia dah sukses, dia dah okey, kita ni baru lagi, jadi kita ni orang muda nak start teraba-raba, itu tak cukup, ini tak kena, banyak kekangan. Cuba kita tengok, mengimbau kembali zaman remaja. Zaman remaja Datuk. Ya. Kongsi dengan kita zaman remaja, pengalaman zaman remaja, meniaga zaman remaja, atau apa saja kesusahan ataupun dah jadi millionaire ke apa, kita nak dengar benda yang belum pernah kita dengar. Bila kita menghadapi kesulitan hidup dan kita menghadapi kerugian, kita kena buat kajian di mana datang silapnya. What happened? Saya berniaga, saya ada banyak kawan. Saya ingat lagi Allahyarham Umar Panjang nama dia. Orang gelar dia Umar Panjang pasal dia tinggi manusia. Dia kalau orang berniaga tepi jalan ni, dia suka berdamping dan dia suka nasihat kita. Cara kita buat terima pelanggan dan sebagainya. Dan dia ajar kita, why don't kita pergi ke Singapura. Saya kata, buat apa pergi ke Singapura? Zaman dulu dia kata di Singapura ada satu kawasan nama Sungai Road. Sungai Road ni you boleh beli barang yang berlambak-lambak macam-macam. Satu lori boleh beli bawa balik. Saya bilang dengan dia, apa guna kita pergi jual ke Kelantan, ke Terengganu, sebab sana bila musim padi orang banyak duit, time ketam padi, dengan duit tu mereka akan beli baru. And then di mana baju ni nak buat apa di Sungai Road, baju sana sangat-sangat murah. You know, sekarang ni orang panggil apa, pakaian dia panggil ada bandel. Dia panggil bandel. Ya. Jadi saya dulu tak faham bandel. Umar Panjang ajar dengan saya beli 1 lori 2 lori bawa balik ke Kelantan, bawa balik ke Terengganu, bawa balik ke Kedah, musim padi. Bila musim padi, orang ketam padi ni cukup banyak cash. Dia akan beli barang sesuka hati, sebanyak-banyak yang boleh. Dan mereka bila turun ke Bendang, dia nak pakai baju yang kasar, yang dia tak takut rugi hilang. Dia pakailah baju bandel ni. Jadi kita untung banyak. Dengan keuntungan itu, saya balik, saya pergi ke Kuala Lumpur, ke mana saja, saya mula cari kedai. Saya ada banyak kedai. Banyak orang kata, buat apa ikut cakap Datuk Izzat, dia dah senang. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. Senang ni kemewahan. Bukan berarti kita nak duduk diam dan tak buat apa. Kita masih berusaha lebih lagi. Dan tugas kita sebagai orang Melayu, tolong kawan-kawan kita. Tunjuk ajar pada mereka.
itu dapat banyak faedah dan pahala. Kita dapat satu tip ataupun pengalaman Datuk Izzat tadi, macam mana beliau mengambil peluang dan ruang melihat daripada luar kotak. Zaman orang ketam padi, Datuk akan bawa baju bandel tu daripada Singapura, jual di negeri-negeri yang berkenaan. Maknanya opportunity ada dekat situ. Kalau orang yang tidak cari peluang, tuan-tuan, dia tak akan dapat nak ada business matching tu. Tidak berlaku satu idea, barang-barang yang dibawa daripada Singapura, bandar sebagainya untuk dijual. Dia akan jadi mungkin menjual pada bukan masa yang sesuai, bukan masa yang tepat. Jadi kita bercakap tentang opportunity. Peluang. Opportunity ni, kita jangan ada habit nak jual pada orang lain. Maknanya kita beli, kita pergi ke Johor ke mana, cari orang yang nak beli pada kita. Maknanya we want to be the wholesaler. Tak payah. Jual di sendiri dulu, direct kepada pembeli tu. Sebab tu di musim padi kita akan dapat the consumer yang akan cari barang kita dan akan beli dengan harga yang murah. Bila murah, jangan susah. Dia laju, cepat laku. The profit is faster. Walaupun tak sebesar yang kita harap. Pada mereka yang tak ada keyakinan diri tu, apa pandangan Datuk? Yang tak confident, tak ada keyakinan nak boleh. Dia meniaga ni, meniaga sebagai penjaja ni. Kalau mula-mula tak pernah jual, memang was-was, bukan tak yakin. Ingin hati nak meniaga, tapi tak rasa duit. Tapi bila kita dah jual, orang dah mula beli, kita dah kira duit, dah boleh masuk dalam poket dan sebagainya. Ketagih, besok nak pergi lagi, nak cari lagi, nak jual lagi, nak cari lagi, nak jual lagi. Tapi bukan selama-lamanya nak jual baju saja. Kita boleh jual umpamanya spare part kereta, you know. Sekarang cuba tengok orang jual spare part kereta, laku. Datuk, kita tanya ya, first 1 million Datuk buat pada umur berapa? First 1 million saya buat masa usia saya, dalam ingatan saya lah, dalam 17 tahun. Umur 17 tahun telah memegang RM1 juta. Lebih pada RM1 juta. Pada ketika itu kita tidak ada online business, kita tidak ada business menggunakan segala medium yang begini. Pada ketika itu berdagang secara bersemuka, adventure, lebih daripada RM1 juta pada umur 17 tahun. Ini cabaran pada kita, tuan-tuan. Okey Datuk. Apa kita balik kepada pengalaman dulu-dulu, seronok kita nak dengar. Apa agaknya pesan mak ataupun ayah yang masih Datuk ingat, yang jadi pegangan ataupun jadi panduan yang boleh kita kongsi? Mak saya keturunan Iraq tetapi dibesarkan di Minangkabau. Jadi dia banyak ikut ilmu Minangkabau. Pesanan dia semua ayat-ayat Minang yang dia pesan. Dia kata jangan mudah beralah sebelum apa? Bercakaplah bahasa Minang tu. Kalau saya tak pandai, dah lupa. Saya dah tak pandai, dulu boleh. Jangan mudah beralah. Jangan mudah beralah. In English, don't easily surrender lah. Berjuang kehabis-habisan. And then pantang malu. Soal malu tak ada pada kami. Orang Minang, orang Kelantan, orang Aceh cukup berani memajukan diri dan produk tanpa rasa segan. So ini menyebabkan kita selalu berjuang. Di Singapura, waktu saya mula-mula masuk Singapura, saya berjaja di bawah pokok di Raffles Street. Kena tangkap. Kena tangkap 3-4 kali. Singapore very strict. Hari ni dia tangkap, besok saya datang lagi, lusa dia tangkap. Sampai Tuan Datuk David Marshall
Ketua Menteri pertama lihat saya berniaga di tepi jalan, dia giling kepala. Lee Kuan Yew saya pernah kerja. Dia tengok saya semangat berniaga, dia pesan dengan orang-orang dia bagi budak ni Chan. Dia tanya dengan dia ada budak, dia tanya saya, kenapa you degil datang? Saya kata saya jenis yang tak boleh makan gaji, saya mesti berniaga. Jadi di bawah pokok ni saya senang cari duit. So in fact bawah pokok tu kerajaan Singapura tukar jadi apa, tempat penjaja. Sebagai contoh. Itu zaman dulu lah, zaman mula-mula sebelum Singapura teratur seperti sekarang ni. Macam mana nak cari the right partner? Ciri-ciri nak mencari rakan kongsi yang betul. Nak sebenarnya apa sebenarnya komponen, atau kadang-kadang ada orang jumpa je, jom kita berniaga, tengok dua-dua pun tak ada modal, dua-dua pun tak ada pengalaman, dua-dua ada benda ni berlaku. Kadang-kadang dalam perniagaan ni kita perlukan dia balance. Kelebihan daripada kita tak sama dengan partner kita, ataupun dua-duanya perlu sama. Jadi sebagai orang yang senior dan dia begini tu, bila kita ni terkenal dan work hard and everybody know us, orang Cina cari kita tak payah cari dia. Sebab dia suka cari partner kepada orang yang masyhur dan kenal orang, macam Datuk umpamanya. Dan kadang-kala partner yang kita harapkan partner kita kena jaga-jaga juga. Saya pernah kena tipu dengan the so-called partner 2, 3, 4 kali. Ini perkara biasa. Tapi saya kalau kena tipu round pertama, round kedua, round ketiga, saya tak kecewa. Sebab it is a human nature. Bila dia nampak untung, dia nak ambil lebih daripada kita. So kita kena pandai jaga-jagalah, supaya jangan mudah ditipu orang. Kata orang kita tak boleh biarkan kita dipatuk oleh ular yang sama dalam lubang yang sama. Betul. Yang kedua, bila kita kena tipu, kita jangan merajuk. Sebab itu round pertama itu nafsu manusia. Dia nak try. Saya tak merajuk. Saya sabar. So lain kali dia sedar, bila saya dah tak nak kerja sama dengan dia, dia akan cuba tukar behavior. Saya boleh terima dia lagi. So business memang kalau sekali kena dua tu tak salah, jauhkan diri dan sebagainya. Jangan putus asa, jangan jauhkan diri dan jangan merajuk Jadi tipsnya begitu. Kalau dalam perniagaan ni jatuh bangun biasa, ditipu, dan kalau perkara ini berlaku, dia akan perlu jadikan itu lebih kuat. Iktibar dan jadi semangat kepada kita untuk bangkit kembali. Datuk, dalam perjalanan hidup Datuk ni, saya tengok Datuk terlibat untuk banyak dan minat untuk menjadi pejuang NGO kepada usahawan. Contohnya sewaktu menubuhkan Perdasama, menubuhkan Dewan Perdagangan ASEAN. Sebenarnya apa yang Datuk cari dengan menubuhkan? Adakah ini satu kepuasan, ataupun ini Datuk punya rasa nak contribute to sebenarnya masyarakat di dalam NGO ni, pencipta untung, pengikut untung, ahli untung. Sebab dulu kita tak kenal, we don't know each other. Apa kalau kita dah jadi persatuan, ahli kita sampai 300 tu jadi family, keluarga. Jadi kita berkongsi pengalaman, kita kongsi idea, kita share macam-macam informasi. Dalam zaman online tadi pula, orang yang kita tak pernah jumpa, kita jumpa online. Sekarang mesyuarat pakai online, pakai Zoom dan sebagainya. Dalam Zoom tu kita tak payah tinggal rumah, kita duduk di rumah, kita berhadapan antara satu dengan lain. So the magic of NGO ni ialah kekeluargaan, family. You got a new family, you got bigger friend, and then you tengok atas dinding, you boleh tahu who is pemimpin. So it becomes bigger and bigger. Tapi bukan semua orang boleh jadi NGO, jawatan kuasa. Bukan semua orang boleh jadi presiden, bukan semua orang boleh jadi timbalan atau naib.
Tak kisah. Tapi masa kita nak lantik naib tu, kita tanya kawan-kawan, siapa agak pandai dalam bidang ni. Mereka akan recommend orang tu. Kita ambil dengan penuh keikhlasan. Jadi ini satu kepuasan pada Datuk untuk tubuh sebuah NGO. Hobi. Dan jadi hobi. Pejuang pejuang hobi. Part of my struggle. Part of my struggle. Macam sekarang ni saya ada ahli di Terengganu, Cik Zah. Dia very aktif. Dia geng dia banyak produce barang. Dia akan telefon saya tengah malam buta, pukul 12, 1. Minta maaf ganggu, dia kata dia ada produk ini nak cari pengedar. Ada kenal tak? Saya tak marah, dia kata apalah tengah malam buta panggil. Saya kata you hebat lah, you rajin lah, I respect you. So selain daripada marah, saya puji pula dia. Dia bagi kontak. Umpamanya dia buat ikan bilis yang digoreng pedas tapi kering masuk dalam barang. Rupanya kita Melayu ni suka makan ikan bilis kering, so dia buat sebagai makanan suka-suka, laku pula. Datuk, macam mana Datuk melihat ASEAN market pula, boleh kita boleh tap opportunity ataupun peluang oleh ahli-ahli kita untuk... Saya dah pergi ke Kamboja bersama Tan Sri Halim Saad. Beliau beli banyak harta di sana. Tetapi ketika itu Kamboja ada masalah lain dan ekonomi sekeliling. Kita dah pergi ke Vietnam, ke apa? Kita dah pergi even ke Myanmar, Laos, no, Kamboja, Myanmar, and then kita pergi ke Thailand. Dalam Thailand, kawasan Patani itu ramai orang Melayu, cakap Melayu, berbahasa Melayu, dan mereka pun suka berniaga. So bila kita buat NGO, kita dapat kenal begitu ramai orang, kita dapat melebarkan kita punya kontak, itu satu cara kita berniaga. Dari kacamata saya juga, saya tengok Datuk Izzat yang saya kenali ni, Datuk ada satu kelebihan, iaitu Datuk ni seorang yang peramah dengan PR yang bagus dan boleh meyakinkan orang. Jadi karakter ni memang ada daripada dulu atau memang Datuk suka berkawan dengan orang, berkenal dengan orang, macam mana? I think my father was penjual ubat. Selepas dia datang ke Malaysia, dia bawa banyak duit daripada Turki, daripada Arabia. Dia beli harta, dia invest, dan dia masa tu British nak berniaga ini tak boleh, nak berniaga semua nak ikut British. So dia got fed up, dia pergi beli ubat-ubat patent dan dia repack, dia jual. Lepas tu dia menjaja di tepi jalan. Saya tanya dengan dia, you tak malu ke bercakap dengan dia? Dia kata malulah modal yang paling buruk. Kalau you malulah modal yang paling buruk. Orang yang malu tak akan berjaya. Saya nak malu apa? Saya jual, bukan saya minta sedekah. Dia nak beli, kalau dia tak beli, dia pergi pasal. So, tapi bagaimana you bagi barang you laku? Dia kata, ubahlah punya ucapan. Kalau I ingat seminggu ucapan orang tak beli, kena tukar. So I learn how to improve my approach. And then saya suka ikut orang-orang yang terkenal lah, macam Tan Sri Rais Yatim. Saya peminat dia. Kita ada peminat yang sama tu. Saya juga minat pada saya sangat minat dia. Cara dia berucap dan apa semua. So kalau dia ada di mana, saya ada peluang, saya nak pergi, nak dengar dia saja dah banyak ilmu saya boleh belajar pada satu hari waktu. Makanan Datuk memilih atau apa favorite food? I sendiri suka masak. Datuk suka masak. Dan I suka rapat dengan orang yang pandai masak dan suka eat
makanan-makanan yang ada special taste lah. Kita ada cita rasa yang sama. Ya. Saya juga seorang tukang masak. Ya. Kalau di rumah dan di luar. Okey, apa ni harapan Datuk ataupun apa yang Datuk nak pesan kepada mereka yang baru nak berniaga? Wahai Melayu, jangan kamu segan untuk cari makan. Bekerja rajin. Tak tahu malu. Malu itu satu kerugian, tak ada apa keuntungan pun. Lebih malu, lebih gagal. Tapi kalau nak muka tebal, biar ada dia punya lapisan yang sesuai. Maknanya bukan tak tahu malu buat kerja yang bodoh, tapi tak tahu malu buat kerja yang halal, nak cari rezeki dan sebagainya. Dan bila jumpa orang yang pandai, dekatkan diri sekejap pun tak apa untuk belajar. Jangan malu nak belajar, jangan segan nak bernetworking, jangan apa ni lupa ambil kesempatan dan peluang daripada kelebihan yang orang lain ada. Itulah tu ya. Ya. Jadi kita boleh sifatkan, kita boleh katakan Datuk Muhammad Izzat ni seorang yang sukses dalam hidup beliau. Kalau kawan-kawan panggil living legend lah. Jadi apa lagi sebenarnya untuk ke depan perancangan Datuk ataupun harapan Datuk ataupun sasaran ataupun goal Datuk? Saya ada banyak syarikat, tapi semua syarikat tu dah saya serah bulat-bulat kepada anak-anak saya, sehingga saya tak ada satu sen pun dalam company tu. Jika saya perlu sesuatu, saya kena minta daripada anak-anak, dan mereka tak pernah menghampakan saya punya permintaan. Dan harta saya bagi awal-awal lagi, 10-20 tahun dulu dah saya bagi. Tiap-tiap anak saya, sama ada laki-laki atau perempuan, I make sure they own a house. Dia ada sebiji rumah milik dia, dan bukan calang-calang rumah. Setidak-tidak pun 200,000, 300,000 tu habis koman. So that itu sebagai tapak untuk dia bergerak maju. Saya pun ada tengok banyak common behavior of Datuk Suhaimi Shahadad. I can't help but quoting him because dia satu manusia yang tidak cemburu. Dia suka tolong kawan dan adik-beradik. That is the way kita boleh maju di dalam masa depan kita. Ini macam promosi percuma ni. Okey, kita dah di penghujung program kita. Jadi Datuk, dalam fasa akhir perbincangan kita pada hari ini, kita dah tadi kongsi pengalaman Datuk zaman remaja, zaman muda, pengalaman bekerja, nasihat, pandangan, hal-hal peribadi yang di belakang tabir. Jadi juga memberikan pandangan dan nasihat kepada orang muda yang nak berniaga, kepada kerajaan, apa yang patut dibuat. Jadi adakah setakat hari ini Datuk berpuas hati dengan pencapaian yang Datuk telah capai? Tuhan telah bagi saya rezeki yang sangat berguna dan hidup saya sempurna. Kalau saya nak kata mewah melampau tu tidaklah, tapi sangat sempurna. I'm enjoying my life. I ada 16 cucu, 9 anak. Mereka ni semuanya I believe has got a good future, and I seronok bersama. And every day of my life, every free time, I akan ziarah anak-anak. That's my hobby sekarang ya. Yeah. Datuk suka menonton movie? Menonton movie? Wayang? Oh, I love movie, tapi semenjak ada television ni. What kind of movie yang ada masa diingatan? I like this apa dia panggil, thriller. Apa ini, music? Oh, I love music. What kind of music? I used to be a singer. Oh, okay. When I was in Singapore.
Okey. Now dah tak ada peluang lah, dah tua. Okey, jadi pesan akhir daripada Sifu kita yang telah mengasaskan beberapa buah NGO keusahawanan dan berjaya dalam perniagaan, mencipta sejarah dirinya sendiri, Datuk Muhammad Izzat Amir. Saya nak berikan ruang terakhir untuk beliau membuat pesanan ataupun apa-apa komen yang berkaitan. I used to work for David Marshall. David Marshall, first Chief Minister of Singapore. I owe my life to him. Banyak dia punya pesanan-pesanan yang sangat berguna the way I think sampailah hari ini. And he's no more, he's dead. But he is of Jewish religion, born in Singapore, and mak bapak dia semua daripada Iraq. And they speak fluent Arabic. Culture pun Iraq, makan minum Jewish Jewish. And dia seorang yang tak praktis agama Jewish, sangat serius lah. But ekonomi, he taught me a lot. I see. Tiap kali saya buat sebarang keputusan, dia senantiasa tinggal pesan pada saya. I owe my life to him. Okey. Akhir sekali tu, ada apa-apa lagi? Tak ada. Terima kasih. Selamat maju jaya. Wahai Melayuku sayang. Terima kasih banyak-banyak pada Sifu kita yang bersiaran hari ini, sesi ini, kali ini, Datuk Muhammad Izzat Amir yang saya kenali. Saya juga menganggap beliau sebagai idola, sebagai Sifu, mentor dan bapa. Jadi beliau banyak juga memberi tunjuk ajar pada saya. Mudah-mudahan apa saja yang dikongsikan oleh Datuk Muhammad Izzat Amir tadi boleh kita ambil sebagai panduan rujukan dan juga teladan. InsyaAllah kita akan terus dengan Sifu-Sifu yang lain dalam sesi-sesi yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama kami. Sukses Sifu, Founder Legend 2020. Terima kasih.